Terima kasih sejemput Sandakan. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada Sandakan untuk membahas Belanjawan 2024 ini, di mana setiap fokus dan harapan tertumpu kepada kerajaan perpaduan dalam memimpin negara keluar daripada cabaran semasa berkenaan dengan peningkatan kos sara hidup dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi Tan Sri Speaker, pertama sekali peruntukan belanjawan pembangunan untuk Sabah telah meningkat sedikit daripada 6.5 bilion pada tahun 2023 kepada 6.6 bilion untuk tahun 2024. Jadi sama seperti apa yang telah saya bangkitkan semasa perbahasan RMK 12 sebelum ini, saya percaya bahawa Sabah diperlukan peruntukan kira-kira 15% daripada jumlah belanjawan pembangunan untuk perkembangan yang lebih saksama dan seimbang. Ini juga seharusnya diterjemahkan kepada kira-kira 12 bilion setiap tahun untuk membangunkan Sabah. Jadi Tan Sri Speaker, saya sangat terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri kepada soalan saya pada minggu lepas, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Muhammad Papar menyatakan bahawa setakat 30 September tahun ini hanya 39.4% daripada jumlah peruntukan pembangunan untuk Sabah bagi tahun 2023 telah digunakan. Berdasarkan jawapan ini, tidak sampai separuh daripada peruntukan berkenaan telah digunakan untuk projek pembangunan yang dihasratkan. Jadi kita juga hanya mempunyai masa kurang daripada 2 bulan sebelum semua dana yang tidak digunakan ini perlu dikembalikan semula kepada perbendaharaan. Jadi soalan saya adalah, apakah sebabnya setiap tahun Menteri Kewangan mengumumkan bajet untuk Sabah yang bertambah tetapi akhirnya tidak dapat digunakan sepenuhnya, dan saya risau akibatnya ini Sabah tidak akan mencapai 50% untuk penggunaannya. Jadi Sandakan ingin mendapatkan data berapakah jumlah peruntukan yang telah digunakan dan juga tidak digunakan pada tahun-tahun lepas dari tahun 2019. Jadi saya mendesak kepada kerajaan negeri Sabah bagi mengkaji semula penggunaan pembiayaan pembangunan yang rendah dan juga syorkan cara penyelesaian untuk memastikan semua belanjawan yang diperuntukkan dapat digunakan dengan berkesan dan cekap di Sabah. Jadi seterusnya, Tan Sri Speaker, saya ingin mengetengahkan mengenai cabaran yang dihadapi berkenaan dengan pemindahan ibu negara baharu Indonesia ke Kalimantan Timur. Jadi kerajaan Indonesia sedang bergerak ke Pulau Borneo secara besar-besaran. Ibu negaranya yang baharu, Nusantara, yang terletak di Kalimantan Timur telah dijadualkan akan siap sedia pada tahun 2024. Ekonomi terbesar Asia Tenggara sedang memindahkan ibu kota mereka ke Borneo, dan ini akan sangat memberikan cabaran kepada cita-cita Malaysia sebagai pusat ekonomi terkemuka di Pulau Borneo. Jadi dengan kemunculan Nusantara, ia pasti akan menjadi satu magnet atau tarikan bagi pekerja mahir dan profesional kerana peluang berlimpah ke ibu kota baru ini. Bersama-sama dengan infrastruktur dan kemudahan yang mereka baru dibangunkan, ia berkemungkinan akan menjadi pusat tumpuan baharu di seluruh Pulau Borneo. Oleh itu, Malaysia, khususnya negeri-negeri Borneo di Sabah dan Sarawak, berisiko untuk rugi jika kita bersifat hanya tunggu dan duduk saja. Jadi Tan Sri Speaker, melihat dengan cabaran-cabaran ini, kita perlu membuat langkah berkaitan sebagai kelebihan penggerak utama atau the first mover advantage dengan izin. Untuk itu, saya mencadangkan kepada Perdana Menteri untuk mengisytiharkan Sandakan sebagai zon ekonomi khas atau special economic zone dengan izin bagi bersaing dengan perwujudan Nusantara. Sandakan juga amat bertuah kerana mempunyai sumber semula jadi yang banyak, terletak secara strategik di tengah-tengah wilayah kawasan pertumbuhan ASEAN Timur melibatkan negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, BIM niaga serta di sepanjang Selat Makassar, laluan
perkapalan global penting yang melayari Oseania dan rantau Asia Utara. Jadi kerajaan boleh mengambil peluang ini untuk membangunkan lagi infrastruktur di Sabah, di Sandakan bagi mengelak Malaysia daripada ketinggalan dari manfaat pembangunan menerusi pewujudan ibu negara baru Indonesia. Jadi sebagai gambaran yang lebih lanjut, daerah Sandakan telah menjadi satu pengeluar minyak sawit mentah atau CPO utama di Sabah dan Sarawak, dengan pelabuhan Sandakan juga menjadi salah satu pelabuhan ekspor CPO yang terbesar di negeri Sabah. Oleh itu, zon ekonomi khas Sandakan boleh dijadikan sebagai satu hub pengekspor produk hiliran CPO dan minyak sawit utama untuk wilayah BIM Niaga. Dengan dasar yang menarik dan pelaburan yang diperlukan dengan kemudahan perkakasan, Sandakan boleh menjadikan satu hub CPO bagi rantau ini, di mana CPO boleh dihasilkan di Malaysia ataupun Mindanao, Palawan, Kalimantan atau Sulawesi. Ia boleh juga dihantar ke hub Sandakan untuk diproses selanjutnya produk hiliran ataupun downstream production di daerah Sandakan. Jadi sebelum ia diekspor, bergerak ke hadapan dalam proses hiliran minyak sawit ini juga sejajar dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang diumumkan baru-baru ini, yang bertujuan untuk meningkatkan untuk membawa peningkatan kepada Malaysia menerusi rantaian nilai perindustrian. Jadi yang kedua, selari dengan dunia yang sedang meningkatkan usahanya untuk menjadi neutral karbon ataupun sifar bersih net zero menjelang 2050, industri yang berbeza berlumba-lumba untuk menerima pakai kemampanan dalam operasi mereka. Jadi industri perkapalan juga tidak terkecuali. Semakin banyak syarikat perkapalan beralih daripada minyak bahan bakar berat HFO yang kotor konvensional kepada gas asli cecair LNG dan metanol dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan karbon mereka. Jadi pada awal tahun lepas, Petronas telah memulakan operasi penampungan LNG ataupun LNG bunkering pertamanya di Sabah di luar pantai Sandakan dan menjadikannya Sandakan sebagai satu pelabuhan penting untuk melayani kapal yang berlayar antara Australia dan Asia Tenggara. Dengan bersama-sama dengan Petronas dan pihak kepentingan industri lain, kerajaan boleh terus membangunkan Sandakan menjadi satu hub bunker bahan api hijau utama untuk Selat Makassar, seterusnya juga meningkatkan reputasi Malaysia sebagai negara perdagangan maritim utama. Jadi yang ketiga, Tan Sri Speaker, dengan penambahbaikan terhadap pelabuhan Sandakan dan dasar mesra import ekspor di bawah status zon ekonomi khas, kita yang hampir dengan China dan Asia Utara bermakna pelabuhan Sandakan berpotensi untuk menjadi satu hub pemindahan penghantaran bagi wilayah BIM Niaga serta Sulawesi dan Papua Nugini. Ini boleh mendorong Sandakan untuk menjadi satu pusat maritim utama di sepanjang Selat Makassar dan pemindahan kargo, pembaikan kapal dan perkhidmatan yang lain yang berkaitan seperti logistik, perdagangan dan juga membangun ekonomi setempat. Ini sekali lagi akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu bergerak pantas untuk menikmati kelebihan penggerak pertama sebelum jiran kita Indonesia mengejar kita dan meninggalkan kita jauh di belakang dalam persaingan ekonomi global ini. Jadi Tan Sri Speaker, poin yang saya terusnya adalah mengenai tenaga boleh diperbaharui. Bekalan elektrik yang tidak stabil merupakan satu penghalang besar untuk pertumbuhan masa depan Sabah. Buat masa ini, kami terpaksa menghadapi catuan bekalan kuasa yang berterusan kerana kapasiti logi kuasa kini tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tinggi kami. Jadi kami juga mempunyai satu margin reserve yang rendah. Saya mengalu-alukan peruntukan kerajaan di bawah Belanjawan 2024 bagi membina satu garis grid selatan Sabah dan juga solar skala besar LSS untuk mengatasi masalah bekalan elektrik di Sabah. Masalah utama Sabah ialah kekurangan penjanaan bekalan yang pada dasarnya tidak mempunyai cukup logi jana kuasa untuk menjana tenaga elektrik. Jadi satu-satunya cara ialah dengan mula membina logi jana kuasa baharu bagi memenuhi permintaan elektrik semasa di negeri ini. Dan saya berharap tiada lagi perbincangan mengenai arang batu atau logi jana kuasa arang batu bersih
bersih untuk Sabah. Menurut kajian, Sabah terutamanya di pantai timur mempunyai potensi kuasa fotovoltaik tertinggi di Malaysia, menjadikannya ia sangat sesuai untuk projek LSS. Justru saya menggesa kepada kementerian untuk melakukan lebih lagi terhadap LSS yang telah dirancang. Jika jiran kita Singapura dengan keluasan tanah yang terhad pada masa ini boleh menjana lebih daripada 700 megawatt tenaga elektrik melalui solar, saya percaya kita juga boleh menjana 50% untuk Sabah dengan mudah bagi tenaga solar. Jadi seterusnya Tan Sri Speaker, selain daripada lokasi yang strategik dan sumber semula jadi Sabah, Sabah juga amat bertuah kerana memiliki keindahan alam semula jadi yang menjadikannya destinasi pelancongan yang popular. Dari gunung yang tertinggi ke lautan dalam, daripada hidupan liar eksotik sehingga makanan laut yang sangat indah. Jadi oleh itu, bidang pelancongan memainkan satu peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sabah dan mewujudkan lebih lagi banyak peluang pekerjaan yang diperlukan. Jadi bagi menurunkan kadar pengangguran semasa Sabah yang masih kekal tertinggi di negara ini. Satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi ketibaan pelancong di Sabah ialah kekurangan penerbangan langsung sama ada dari luar negara atau dalam Malaysia. Jadi justru itu kami meminta ketersembangunan udara adalah sangat penting kepada industri pelancongan Sabah dan Sandakan. Lapangan terbang Sandakan telah dinaik taraf dan landasannya juga telah dipanjangkan. Kami bersedia untuk lebih banyak penerbangan termasuk penerbangan antarabangsa. Saya berharap kedua-dua Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dapat bekerjasama untuk membawa lebih banyak penerbangan terus ke Sandakan. Beberapa destinasi yang telah dikenal pasti untuk penerbangan terus ke Sandakan termasuk Singapura, Hong Kong dan Guangzhou. Dengan sambungan udara yang lebih baik, ia akan memudahkan pergerakan barangan dan orang ramai di peringkat nasional dan juga antarabangsa melalui lapangan terbang Sandakan. Perjalanan ke dan dari Sandakan akan menjadi lebih pantas dan lebih murah untuk rakyat Sabah. Jadi seterusnya, saya ada 3 minit lagi. Okay. Tan Sri Speaker, saya faham dengan langkah kerajaan memperkenalkan subsidi bersasar bagi menggantikan dasar subsidi menyeluruh semasa, tetapi dalam masa yang sama kita perlu menguruskannya dengan lebih betul supaya pemansuhan skim subsidi menyeluruh ini tidak akan menghasilkan apa-apa tindak balas yang mendadak kepada ekonomi. Pemansuhan subsidi diesel yang baru diumumkan seperti yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri tidak dinafikan bahawa sejumlah besar diesel bersubsidi telah diseludup keluar dari negara. Menghapuskan subsidi akan membantu memerangi penyeludupan diesel. Bagaimanapun di Sabah, banyak perniagaan terutamanya perniagaan kecil bergantung kepada diesel untuk kenderaan pacuan 4 roda four wheel drive yang dengan izin yang digunakan dan untuk operasi pengangkutan yang lain. Oleh itu, saya menyeru kepada kerajaan untuk mengambil pendekatan yang sesuai dalam menangani masalah subsidi diesel supaya sekurang-kurangnya mereka yang terjejas boleh mempunyai sedikit ruang untuk bertenang atau soft landing approach dengan izin dalam tempoh peralihan pemansuhan ini. Oleh itu, saya mencadangkan Tan Sri Speaker, daripada memansuhkan 100% subsidi sekaligus, kementerian perlu mempertimbangkan untuk memansuhkan subsidi ini secara beransur-ansuran, mungkin dalam tempoh 12 bulan atau lebih, menambah baik mekanisme penguatkuasa untuk mengesan dan menghalang penyeludupan diesel ke luar negara dan memperkenalkan insentif untuk pengendali dan pihak kepentingan lain yang beralih kepada kenderaan bukan diesel seperti lori EV untuk operasi mereka dan mengurangkan kebergantungan kepada diesel bersubsidi. Jadi Tan Sri Speaker, poin saya seterusnya adalah mengenai kesihatan. Jadi Hospital Duchess of Kent merupakan hospital pakar major dengan kapasiti 400 buah katil yang berkhidmat meliputi kawasan Parlimen Sandakan, Batu Sapi, Libaran, Kinabatangan, Biluran dan Tongot serta sekitar dengan populasi penduduk melebihi 800,000 orang. Jadi isu kesesakan dan kekurangan katil di ward dan doktor pakar di Hospital Duchess of Kent adalah sangat serius dan
sehingga kini ada kejadian di mana para pesakit perlu menunggu di Jabatan Kecemasan dan Trauma antara 1 atau 2 hari bagi mendapatkan rawatan lanjut di ward. Jadi saya amat mengalu-alukan pengumuman Kementerian Kesihatan pada tahun lalu bahawa Hospital Duchess of Kent akan dinaik taraf status kepada hospital bertaraf negeri sama seperti Hospital Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Di bawah kertas putih kesihatan yang diumumkan, Hospital Duchess of Kent akan dinaik taraf menjadi hospital utama pakar dengan bilangan perkhidmatan pakar yang disediakan ditambah daripada 18 kepada 49. Jadi saya ingin menggesa kementerian untuk memperuntukkan dana yang mencukupi bagi melaksanakan perkara di atas. Dan saya juga ingin menambah bahawa sekurang-kurangnya mengutamakan penubuhan jabatan kardiologi di Hospital Duchess of Kent buat masa ini sebab di Sabah hanya satu pusat jantung yang terletak di QE2 iaitu di Kota Kinabalu, dan daripada Sandakan ke Kota Kinabalu melalui darat kami memerlukan 7 jam ataupun daripada flight adalah lebih kurang 50 minit, dan bukan setiap hari ataupun setiap masa ada flight daripada Sandakan ke Kota Kinabalu. Jadi poin yang saya terakhir adalah menambah baik kemudahan sekolah untuk Kementerian Pendidikan. Jadi Tan Sri Speaker, beberapa kemudahan sekolah awam di Sandakan juga amat memerlukan kerja menaik taraf dengan segera. Sebagai contoh, bangunan kolej tingkatan 6 Datuk Panggiran Galpam Sandakan yang digunakan ketika ini berusia hampir 50 tahun yang di mana telah dibuka pada 1974 dan sebelum ini merupakan satu maktab perguruan Sandakan dan sekolah menengah kerajaan. Jadi pelbagai kemudahan sedia seperti makmal STEM, makmal ICT, Dewan terbuka sudah lama dan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan 700 pelajar di kolej berkenaan. Jadi saya berharap kementerian dapat memperuntukkan belanjawan yang mencukupi bagi melaksanakan semua kerja naik taraf yang diperlukan. Jadi saya akan landing sudah. Boleh Sanakan, saya ada 15 minit over. Oh, okay. okey. 20 second saja. Okey, 20 second. Alright. Jadi saya pada Terima masa kasih. ini Mam saya punya poin terakhir juga. Jadi saya berharap semua kementerian dapat memberikan kerjasama untuk membangunkan Sandakan dan Sabah bersama. Jadi Tan Sri Speaker, saya mohon menyokong bajet yang telah dicadangkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Sanakan. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 25 Oktober